Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua rakan-rakan usrah dan anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah pada minggu ini kita sambung lagi usrah nurani kita, anjuran panitia pendidikan Islam Sekolah Kemasaan Ciptum. Jadi alhamdulillah pada minggu ini saya ingin ambil kesempatan untuk berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita manfaatkan bersama. Jadi tajuk topik yang saya ingin bawa pada minggu ini ialah tentang ibadat, iaitulah kerja dan belajar sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang saya rahmati Allah, bila sebut tentang ibadat, Imam At-Tabari menyebut ibadat ni iaitulah kita taat, tunduk dan patuh serta merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta. Jadi segala kerja buat kita, urusan hidup kita, sekiranya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala amalan kita, kerja buat kita itu dikira sebagai ibadat dan diberi ganjaran pahala yang setimpal dengannya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan tentang amal ibadat kita ni, bahawa kita manusia Allah Ta'ala cipta bukan saja kita hadir kita lahir di dunia ni, hidup di dunia ni sekadar untuk makan dan minum, tidur sahaja. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan, tidak aku ciptakan atau jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepada aku. Sebab tu dalam urusan hidup kita, pastikan kita kaitkan hidup kita dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan amal ibadat ni Allah Taala akan ganjarkan kita dengan pahala ganjaran yang hebat di sisinya nanti, insya-Allah. Sebab tu amal ibadat kita seharian, kita sembahyang 5 waktu. Selepas takbiratul ihram Allahu Akbar, kan, kita baca doa iftitah. Dalam doa iftitah tu pun kita dah berikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, kan, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, pastikan ini ikrar kita sebagai seorang hamba. Bila apapun kerja kita buat, pastikan kita letakkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana kita sedia maklum, ibadat ni disebut dalam kitab terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai ibadat khusus. Ibadat khusus ni iaitulah ibadat yang ada pensyariatannya dalam Al-Quran yang khusus untuk kita sebagai umat Islam. Contohnya macam solat, kan, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada ayat-ayat Quran yang disyariatkan untuk kita laksanakan. Jadi yang kedua, ulama kata iaitu ibadat umum. Ibadat umum ni iaitu segala aktiviti harian kita. Kan, aktiviti harian kita sama ada kita bermuamalah, dalam urusan jual beli kita sesama manusia, kita belajar macam anak-anak pelajar pergi ke sekolah belajar, kita terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam saham, terlibat dalam perbankan dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai ibadah umum. Ibadah umum. Sebab tu ulama kata semua amal ibadat ni jika kita relatekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dikira sebagai satu amal ibadah dan diberi ganjaran pahala. Hari ini saya nak kongsilah dengan semua sahabat usrah dan anak-anak pelajar bagaimana kita nak mendapat status amal ibadat dalam kerja buat kita seharian. Dan kita nak dapat pahala ibadat yang melalui kerja buat kita macam mana?
Sebab tu ulama gariskan beberapa yang saya boleh kongsikan dalam tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Yang pertama, nak pastikan setiap aktiviti kita yang kita buat seharian tu merupakan dapat pahala ibadah, di samping kita dapat habuan dunia dengan gaji, ganjaran kita, upah dan sebagainya. Kita nak juga untuk bekalan kita di akhirat nanti, kita dapat pahala ibadah apa yang kita buat di dunia ni. Yang pertama sekali ulama kata pastikan apa juga kerja kita buat tu pasang niat kita dengan baik, iaitu nawaitu kita. Dan kita pergi belajar ke sekolah, kita PDPR di rumah, sebelum kita mula belajar kita niat dalam hati kita, sahaja aku belajar hari ini kerana Allah Ta'ala. Dan macam tu juga seorang guru kalau dia nak mulakan PDPR, nak mula belajar, langkah keluar daripada rumah, kan, nak buka laptop untuk mula mengajar, niat dalam hati kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita buat amalan kita, niat kita, nawaitu kita lillahi ta'ala, maka kita dapat haban dunia pun kita dapat, kan. Dan di sebalik satu sudut lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ganjaran pahala sebagai amal ibadat kita untuk kita terima habuannya di akhirat ini. Yang tu yang pertama. Yang kedua, ulama kata bila kita nak dapat, kan, status ibadah dalam kerja buat kita, yang kedua iaitu kita mesti laksanakan amal ibadah kita dengan penuh amanah. Amanah ni maksudnya dengan penuh kejujuran, kan. Kita buat kerja kita tak curi tulang, kita tak buat sambil lewat, kita tak ambil kesempatan curi tulang, kan. Waktu bekerja 8 jam contohnya, kita buat kerja 5 jam saja dan kita tak berkira. Semua ni merupakan amanah yang kita tanggung untuk kita jadikan dia sebagai satu ibadah dalam kerja buat kita. Sebab tu bila sebut tentang amanah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan, bila Allah Ta'ala bentangkan amanah ni kepada langit, bumi, lautan, bukit bukau, kan. Makhluk-makhluk Allah ni tak berani nak tanggung amanah ni. Tetapi kita manusia ni, wa hamalal insan, kan, kita ni tanggung, kan. Sedangkan Allah Ta'ala kata kita ni jahil, kita ni tak boleh terima amanah yang Allah Ta'ala bagi ni, tapi kita terima juga. Sebab itulah bila kita nak buat kerja apapun, pastikan kita laksanakan dengan amanah. Mudah-mudahan dengan amanah kita tu Allah Ta'ala kurniakan pahala ibadat pada kita. Dan yang ketiga yang saya boleh kongsikan dalam tazkirah ringkas pada tengah hari ini, iaitu bila kita laksanakan kerja kita nak dapat pahala ibadah, pastikan kita laksanakanlah kerja buat kita tu dengan seikhlas mungkin, dan seikhlas mungkin tanpa mengharapkan ujian dan sebagainya, kan, sebagai ujian dan sebagainya. Sebab tu, kan, bila kita sebut ikhlas ni dia ada kaitan dengan iman. Kan, iman ni maksudnya kepercayaan dan keyakinan kita pada Allah SWT. Kita buat kerja amal ibadat kita, kita belajar, kan, apa pun pastikan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena yakin memang di dunia kita dapat habuan dunia, gaji, upah dan sebagainya, tetapi di akhirat kelak kita nak Allah SWT terima kerja buat kita tu sebagai satu amal ibadah yang di sana Allah Ta'ala akan janjikan pahala kepada kita. Kalau pelajar, kan, dia buat satu kerja tu ada lebih sikit, kan, diberi masa lebih sikit, maka kita ikhlaskanlah diri kita. Dan kita bantu mak ayah kita, kita bantu guru kita, pastikan kita ikhlaskan hati kita. Kan, kita jangan berkira, jangan kira sangat. Kan, kita anggap apa yang kita buat ni sebagai satu amal ibadah dan sedekah kita kepada orang yang kita bantu tu. Dan kita tolong cikgu kita, kita anggap itu sedekah kita kepada cikgu kita, dan kita akan dikurniakan ganjaran pahala. Dan ganjaran pahala dengan kerja amalan yang kita buat tersebut. Baik, yang terakhir yang boleh saya kongsikan di sini, iaitu pastikan bila kita nak dapat pahala ibadah, kita jauhkanlah unsur-unsur maksiat, benda-benda yang Allah Ta'ala tegah dalam segala urusan hidup kita seharian. Kita sebagai pekerja misalnya, jaga integriti kita, kan, jaga maruah diri kita, jaga tata susila kita, jaga adab dan akhlak kita.
Jangan kita laksanakan suatu benda tu bercanggah dengan syariat Islam, maka amal ibadat kita tu jadi kurang pahalanya, malah kita akan berdosa. Sebab tu dalam kaedah fiqh dia kata iza ikhtilal halal wal haram qulibal haram. Kan, bila kita campur urusan kerja kita yang halal dengan yang haram, maka hukum kita kira haram. Sebab tu tuan-tuan, kita kerja contoh, kalau kata kita kerja gaji kita sebulan 5,000 kan, tapi dalam 5,000 tu ada RM1 yang kita dapat daripada sumber haram, maka yang RM4,999 tu lagi adalah haram, betul? Sebab dia campur kaedah kata macam tu. Tak boleh, sebab tu kita jaga. Macam tu juga anak-anak pelajar kan, kita datang, kita niat kita belajar laksanakan PDPR, tetapi dalam masa yang sama kita lakukan maksiat kan. Tengah belajar kita join kelas kita isi kehadiran, lepas tu kita senyap, kita buat benda lain, dengar benda-benda yang lara dan sebagainya kan. Maka di sana kita dah melakukan satu kesalahan. Bila melakukan kesalahan, maka amal kerja yang sepatutnya menuntut ilmu menjadi satu kewajipan, tapi kita dah masukkan dia dengan unsur yang ditegah oleh Allah SWT, maka kerja buat kita tu jadi sia-sia. Jadi sebab tu dalam perkongsian ringkas pada tengah hari ini, insyaAllah marilah sama-sama kita jadikan amal ibadat kita, aktiviti harian kita bukan sekadar kita lakukan sahaja, maka kita jadikan dia juga sebagai satu amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita ganjaran pahala. Jadi sekadar itu dahulu, yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan ilmu saya. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau tersentuh perasaan mana-mana pihak kan. Niat saya untuk menyampaikan ilmu, insya-Allah mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu ni Allah SWT lindungi kita daripada wabak COVID-19. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.